sekali kita bercerita tentang Parti Mahathir berkenaan dengan Mahathir dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, dia membuat parti apa dia namakan sebagai pejuang. Setahu saya parti pejuang ini masih belum lagi didaftarkan secara khusus, secara apa orang kata, secara masih lagi belum didaftar secara rasmi. Itu perkataan dia. Belum didaftarkan secara rasmi, dan kalau pertandingan hari itu masih di Slim River, dia masih lagi menggunakan parti bebas dalam amalan dalam pilihan raya Slim River hari itu masih lagi menggunakan parti bebas. Jadi bila pejuang ini diwujudkan, yang pertama sekali yang interesting kita nak tengok adalah sama ada kelulusan untuk parti itu menjadi satu parti yang sah di Malaysia ini dapat ke tidak. Itu yang pertama. Kedua, tak apalah, yang tu saya rasa mudah je dia nak dapat, tak ada masalah pun. Tetapi apabila ada lagi satu parti Melayu Muslim yang sekarang ini muncul, bila dia kata parti ini memecah belahkan orang Melayu, parti ini memecahkan orang Melayu, bagi saya parti yang memecahkan orang Melayu sekarang ni kita dah ada bersatu, Parti Melayu Muslim. Kita dah ada berjasa, itu yang dulu punya. Kita ada Semangat 46, dah tak ada lagi dah. Kita ada UMNO. Kemudian kita ada sekarang ni Pejuang. Kita dah ada parti Parti Ali Ibrahim Ali tu. Putra. Okay. Banyak parti, macam-macam jenis parti lah. Parti Tupperware kah, parti apa, macam-macam jenis parti sekarang ni muncul untuk konon-kononnya membela Melayu, membela Islam. Parti PAS, saya sebut Parti PAS tadi. Parti PAS bersatu dah sebut dia. Kononnya untuk membela Melayu Islam. Tapi bagi saya akhirnya dia bukan membela Melayu Islam pun. Dia sebenarnya membela tembolok kroni poket mereka sendiri je, dan menggunakan elemen Melayu Islam tu sebenarnya hanya sekadar untuk dia nak jual produk dia nak jual dia punya parti dia. Akhirnya dia tak membela Melayu Islam pun. Kalau kita tengok UMNO, saya dah pernah bercakap berdebat lah, tapi berdialog dengan orang UMNO. Saya kata UMNO ni membela Melayu Islam ke? Dia kata, ya, UMNO membela Melayu Islam. Tak adalah. So kita kata nama itu sendiri, United Malay National Organisation, UMNO. UMNO itu sendiri, itu pun nama dia pun dah tak Melayu. Tapi tak faham mana yang dikatakan sebagai Melayu tu, kan? Dan akhir kalau kita tengok sepanjang pemerintahan UMNO itu sendiri, yang kaya, tak ada orang Melayu pun yang kaya. Tanah reserve Melayu tu makin kurang ada. Apa yang membela Melayu sangat? So saya tak nampak bahawa nak membela Melayu, nak membela Islam ni kita kena buat parti Islam. Nak membela Melayu kita kena buat parti Melayu. Tak jadi. Bagi saya yang penting adalah untuk kita nak membentuk satu pasukan yang benar-benar nak memperjuangkan satu-satu isu, satu-satu perkara, satu-satu perjuangan. Itu yang kita nak. Apa dia? Contohnya macam kita sebut tentang, okeylah saya boleh sebut Parti Keadilan lah, sebab saya orang Parti Keadilan kan. Bila kita bercakap tentang Parti Keadilan, bukan semua orang Parti Keadilan ni baik pun. Ada Azmin, ada Zuraidah kat situ kan. Tapi mereka dah berambuh dah, itu baguslah. Bila kita bawa satu agenda perjuangan, kita kena fikir di depan kita ni apa dulu? Poket kita ke atau rakyat dulu? Kita nak ke depan ni, kita kena fikir apa? Poket kita ke atau rakyat dahulu? So kalau sekiranya kita fikir rakyat dahulu, maka dengan itu kita bawa agenda apa pun tak kisah, nama apa pun tak kisah. Walaupun parti kita parti DAP. Sebab itu orang kata, DAP ni parti komunis, DAP ni parti Cina, Red Bean Army. Dia sebenarnya benda itu adalah mainan UMNO, mainan geng-geng yang mana MCA ke sebagainya, untuk tujuan supaya kerajaan Melayu Muslim yang bukan kerajaan, parti Melayu Muslim itu untuk kekal berkuasa. Balik kepada cerita tadi, Mahathir. Bolehkah Mahathir menjadi satu parti yang menjadi third force? Jawapan saya mudah saja, tak boleh. Kenapa saya kata demikian? Pertama sekali, usia Mahathir itu sekarang ni lebih 95 tahun. Okey. Saya tanya satu je soalan. Kalau mati Mahathir esok, siapa yang boleh ganti tempat Mahathir? Siapa yang sama level dengan Mahathir atau lebih? Mukhris tak boleh. Mazli Malik lagi tak boleh. Dia ni figure sebagai ahli boleh lah, pengikut boleh, tapi sebagai leader dia tak boleh. Dia tak boleh ke depan. Jadi bila dia kata nak bawa pejuang itu sebagai third force, orang penentu, the kingmaker, persoalan yang lebih utama sebenarnya adalah kalau dia nak jadi kingmaker, dia mesti ada satu komponen kerusi. Betul lah kalau disebut 30 kerusi itu betul.
Tetapi dia berharapkan 18 kerusi itu daripada Sabah dan Sarawak. Dia kata ada 18 orang daripada Sabah dan Sarawak nak ikut dia bersama dengan Parti Pejuang. Kita kata kalau nak ikut bersama dengan Pejuang, dah lama Sabah Sarawak ikut dah. Tak payah kita nak tunggu dia baju Parti Pejuang pun dia dah ikut dah. Tapi sekarang ni Sabah Sarawak nak melompat kerana apa? Sabah Sarawak nak melompat kerana apa? Sebab apa? Sebab dia orang dapat jawatan. Dia dah ada jawatan dah. Okey, dia dijanjikan sesuatu katakan kalau dia melompat. Kalau sekiranya mereka melompat, 18 kerusi ni melompat pun, ada 38 kerusi Parti Keadilan yang masih tak nak ikut Mahathir. Jadi pada segi majoriti tu masih tak ada. Katakanlah dia ada 18 ni pun. Kenapa kita tak nak benarkan? Kenapa kita tak nak tukar kerajaan pula sekarang ini? Itu saya kata tadi. Kalau kita tukar kerajaan, dia akhirnya keluar mulut naga masuk mulut buaya. Keluar mulut buaya masuk mulut harimau. Orang yang sama. Sebelum ni Mahathir juga Perdana Menteri. Negara jadi macam mana yang kita tengok sekarang ni. Dan kerajaan Pakatan Harapan jadi fitnah. Orang kata kita macam-macam. Bila kita masuk lagi, bagi dia jadi Perdana Menteri semula, apa dia boleh bawa perbezaan dengan dia memerintah selama 20 tahun dengan 22 bulan? Itu persoalan yang kita persoalkan. Orang marah Pakatan Harapan ni parti hancing, parti kencing dia kata, parti hancing. Yang hancingnya Mahathir. Dia Perdana Menteri. Yang hancing adalah Bersatu yang sekarang ini jadi Perdana Menteri di Malaysia. Kita kena faham benda tu. Suasana itu kita kena faham. Situasi itu kita kena tahu ke mana mereka nak pergi selepas ini. Kalau nak jadi kingmaker, dia adalah satu parti yang memang boleh diterima oleh rakyat. Diketahui oleh rakyat, diterima oleh rakyat. Baru kita boleh kata dia sebagai kingmaker. Bismillah makan. Nak jadi kingmaker macam mana? Kalau setakat ahli parlimen pun dia ada 6 tolak 1 Syed Saddiq, dah tinggal 5. 7 tolak 1 dia tinggal 6. So daripada segi kekuatan grassroots dia sendiri, kekuatan individu dia sendiri pun dia tak ada lagi. Kekuatan itu masih belum ada.